Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada hari yang mulia ini, malah sama-sama kita menghayati satu bicara atau satu ceramah tazkirah mengenai kelebihan membaca Al-Quran. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini dan kehidupan akhirat. Semua perkara telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba bitibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Yang bermaksud, dan kami yakni Allah Ta'ala turunkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Quran bagi menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Berdasarkan dengan ayat Allah Ta'ala tadi, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan mengenai semua perkara yang membolehkan manusia mendapat petunjuk, panduan dan rahmat dalam kehidupan mereka. Walaupun demikian, manusia tidak akan memperolehi semua itu. Malaikat telah memberi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita manusia, kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimin dan muslimat. Jangan kita hidup di atas dunia ini kita tidak mengambil panduan, kita tidak mengambil pengajaran daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena ikhlas, kita kena bersungguh-sungguh dalam memahami dan pengajaran yang terkandung dalam ayat Allah serta kita sama-sama beramal. Sebagaimana juga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu kami bahagi-bahagikan supaya engkau membacanya kepada manusia dengan lambat, dengan tenang, supaya mudah dihafal dan difahami, dan kami turunkannya beransur-ansur. Jadi Allah Ta'ala menyatakan kepada Rasulullah SAW supaya menyampaikan Al-Quran dengan tenang, dengan perlahan dan dengan kebijaksanaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi seseorang yang membaca Al-Quran bukan sahaja mereka tadi mendapat atau memperolehi petunjuk dan ilmu pengetahuan yang membawa ke jalan yang lurus. Bahkan di sini banyak kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang diperolehi di dunia dan di akhirat. Tidak ada kitab ataupun sebarang kitab yang dapat mengatasi Al-Quran, kerana Al-Quran ini merupakan mukjizat, iaitu mukjizat yang teragung kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa-siapa yang membaca Al-Quran menjadi ibadah. Kalau kita lihat muslimin dan muslimat, berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan dan kebaikan yang diperolehi dan dinikmati oleh mereka yang membaca Al-Quran, pertama, membaca satu huruf Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Bayangkan kita baca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dengan Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Mas'ud, menyatakan bahawa Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah
wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan melancarkan bulan dakwah dan ianya adalah merupakan satu projek mega dengan skala 2000 program. Jamin keselamatan umat. Muslimin dan muslimat ya rahmati Allah, kalau kita lihat bagaimana hadis yang telah dibacakan tadi, yang bermaksud sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, Nabi kata satu huruf daripada Al-Quran kita baca, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan pula diganda 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bayangkan begitu besar kelebihan kepada pembaca Al-Quran, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi, yang mana satu huruf kita baca daripada Al-Quran digandakan dengan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita tengok apa yang kita sentiasa baca dalam sembahyang kita, contoh surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, kalau kita tengok dalam apa yang dikira oleh Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Mughni Al-Muhtaj, menyatakan bahawa terdapat sebanyak 156 huruf dalam surah Al-Fatihah, termasuk basmalah dan tasydid. Kalau kita tengok juga dalam Bismillahirrahmanirrahim, kalau dalam Bismillahirrahmanirrahim itu muslimat sekalian, 19 huruf. Satu huruf digandakan 10. Di sini kita lihat bahawa 190 kebaikan, kebajikan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Kelebihan kedua, pemberi syafaat pada hari kiamat. Siapa yang membaca Al-Quran semasa hidup di dunia, maka pada hari kiamat Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Pahlawan Islam hebat berpencak menentang musuh petualang negara. Dakwah Islam bergerak rancak menjelajah ufuk menakluk gejolak. Zero ala berketilah, saya melancarkan bulan dakwah 2020. Kita tengok pula kelebihan yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi orang yang sentiasa membaca Al-Quran, di hari akhirat kelak Al-Quran akan memberi syafaat. Sebagaimana teduhan dengan kita membaca Al-Quran, diangkatkan darjat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ayat yang terakhir. Kelebihan yang ketiga, digolongkan bersama pada malaikat yang mulia pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran digolongkan bersama para malaikat yang mulia, lagi patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok begitu besarnya kelebihan yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang sentiasa lidahnya membasahi, menyebut dan membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan yang keempat, iaitu Allah Ta'ala memberi kemuliaan kepada ibu bapanya pada hari kiamat. Hadis riwayat oleh Abu Daud, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang dibacanya itu, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memakaikan mahkota kepada kedua ibu bapanya. Cahaya mahkota itu lebih terang daripada cahaya matahari yang menerangi rumah-rumah di dunia ini, dan apa agaknya bagi mereka yang membaca dan beramal dengannya sudah pasti lebih daripada itu lagi. Itu kepada ibu bapanya, apatah lagi kepada orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Ruginya kita kalau kita tidak menjadi orang yang sentiasa membaca Al-Quran. Ruginya kita atas dunia kalau kita tidak belajar Al-Quran.
Jadi orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran mendapat kelebihan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kelebihan kelima, Allah menurunkan rahmat dan ketenangan ke atas mereka yang membaca Al-Quran secara berjemaah. Jadi di sinilah kita nak kaitkan dengan Yadim mengadakan mempromosikan bulan dakwah kepada kita semua, supaya kita mari galakkan dalam diri kita ini untuk sama-sama kita membaca Al-Quran. Di rumah kita membaca Al-Quran, di tempat-tempat, di masjid, di surau dan semuanya kita sama-sama menggalakkan kita membaca Al-Quran. Jam di jalan raya pun kita boleh membaca Al-Quran, kita boleh menghafal Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran ini memberi kelebihan yang begitu besar kepada kita. Bersama-sama kita, sehari kita membaca Al-Quran. Maknanya satu muka sehari ke, setengah muka sehari ke, pastinya tiap-tiap hari kita membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita, kelebihan kepada kita, memakankan mahkota kepada ibu bapa kita, dan memberi darjat-darjat kepada kita, syafaat kepada kita pada hari kiamat. Tambah lagi kepada kita, tambah lagi ke? Jadikan bulan dakwah ini jadi bulan Al-Quran. Jom sama-sama kita lestarikan bulan dakwah di bumi Terengganu ini dengan sama-sama kita menghidup dan membacakan Al-Quran. InsyaAllah setiap masa dan setiap ketika kita diberi ruang dan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semoga berjumpa lagi di lain siaran. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun sahurlah perintah ilahi, mulakan dakwah keluarga sendiri, sebarkan dakwah di dunia ini, dengan iman kamu berbakti. Sebarkan dakwah.